Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'a wa ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil 'aliyil 'azim. La haula wa la quwata illa billahil 'aliyil 'azim. La haula wa la quwata illa billahil 'aliyil 'azim. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim la in syakartum la azidannakum. Walan kafartum in adzabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. Sallallahu alaihi wasallam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli bait baginda dan para sahabat baginda. Juga kita mohonkan kepada Allah SWT untuk sekalian para ulama yang mempertahankan agama ini dengan ilmu mereka dan para pejuang agama yang mempertahankan agama ini dengan jihad mereka. Amma ba'd. Sedang hadirin hadirat yang dihormati dan yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian. Alhamdulillah, kita berhimpun pada kesempatan ini untuk kita berkongsi ilmu dan pengalaman dalam segmen Celik Nurani, ya, pada bahagian Celik Al-Quran. Dan insyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang memahami penyusunan Al-Quran. Baik. Ataupun lebih yang tepatnya kita katakan bagaimana Al-Quran itu disusun. Ya. Di peringkat awal, kalau kita lihatkan ayat Al-Quran ini tidak terkumpul sepenuhnya selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ayat Al-Quran yang ditulis pada tulang belulang, pada pelepah-pelepah tamar, batu-batu nipis dan sebagainya. Di samping itu tidak kurang pula ramai yang menghafaznya. Jadi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran itu dihafaz. Ya, dihafaz oleh para hufaz yang begitu ramai. Di samping itu tidak kurang pula yang menulis Al-Quran. Jadi mereka menulis di mana? Mereka menulis yang kita sebutkan tadilah mungkin di kulit-kulit binatang atau pelepah tamar ataupun batu-batu dan sebagainya. Penulis Al-Quran tentunya tidak menyimpan sepenuhnya ayat Quran yang telah diturunkan. Sedangkan para hafiz pula ramai yang terlibat dalam peperangan. Belum ada lagi pemikiran untuk membukukan Al-Quran. Sedangkan dalam Al-Quran itu sendiri telah tersebut janji Tuhan akan memelihara akan Al-Quran dengan secara baik dan mengumpulkan selengkapnya serta membetulkan akan bacaan. Jadi kalau kita lihatkan, memang Allah SWT menyatakan dalam surah Al-Hijr, Allah menyatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan akan Al-Quran, iaitu peringatan, dan kamilah yang akan menjaganya. Jadi kalau kita lihatkan, ini adalah merupakan satu jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjaga akan Al-Quran. Jadi kalau kita lihatkan, di peringkat awal, Al-Quran dia tidak dihimpunkan ya, secara sempurna. Cuma dalam hal ini, kalau kita lihatkan, para sahabat di waktu itu telah berbincang bagaimana nak dikumpulkan Al-Quran itu secara tersusun, memandangkan banyak atau ramai para hafiz Al-Quran yang ketika mana bertempur dengan musuh dalam meluaskan lagi jajahan negara Islam, mereka terbunuh dalam peperangan. Mereka syahid dalam peperangan. Pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, banyak terjadi peperangan yang besar. Antaranya peperangan Yamamah untuk membenteras kaum murtad yang didalangi oleh Nabi palsu Musailamah Al-Kadzab. Dalam peperangan ini, ramai di kalangan mereka yang hafiz Quran telah syahid. Hal ini disedari oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Lalu beliau mengemukakan pandangan untuk membukukan Al-Quran. Pandangannya itu disampaikan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Pada mulanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menolak akan perbuatan itu, kerana ianya tidak pernah dilakukan pada hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Namun, Sayyidina Umar meyakinkan bahawa usaha ini amat baik dan besar kemungkinan Al-Quran itu akan hilang dengan syahidnya para hafiz di medan pertempuran. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar bersetuju untuk berbuat sebagaimana yang diusulkan oleh Sayyidina Umar. Lalu dipanggil Zaid bin Sabit, seorang sahabat yang selalu di sisi Rasulullah SAW, yang merupakan penulis wahyu, untuk menulis wahyu yang turun kepada baginda. Pada mulanya beliau menolak, tetapi setelah dipikirkan kebaikannya, beliau bersetuju. Sehingga akhirnya terbukulah sebuah Al-Quran dalam satu kitab dengan urutan surah-surah dan ayat-ayat yang ada padanya. Maka pada peringkat ini, kitab itu dinamakan sebagai Mashaf Al-Imam. Dan dia dipegang oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq semasa hidupnya. Kemudian, bertukar tangan kepada Sayyidina Umar Al-Khattab dalam masa pemerintahannya. Dan setelah itu, selepas mana beliau wafat, beralih kepada anaknya, iaitu Ummul Mukminin Hafs binti Umar. Jadi ini adalah merupakan keadaan bagaimana Al-Quran itu yang pada peringkat awalnya tidak disusun dengan urutan yang sempurna, yang di waktu itu ditulis di pelepah-pelepah tamar, di tulang belulang, di batu-batu yang mendatar, untuk dijadikan sebagai catatan, yang akhirnya setelah mana pandangan Umar itu diterima oleh Abu Bakar As-Siddiq, maka di waktu itu dikumpulkan Al-Quran. Ya. Dan sememangnya kalau kita lihatkan, kalau bukanlah kerana ijtihad daripada Sayyidina Umar ini, tentulah kita tak akan dapat baca Al-Quran sebagaimana ada pada hari ini. Ya, yang mana Al-Quran yang ada pada hari ini sangat lengkap dan dia adalah merupakan rujukan utama kita dalam kita nak memahami akan agama Islam ini. Dan dia merupakan sumber rujukan yang pertama. Jadi ini adalah merupakan satu perkara yang kalau kita lihatkan dilakukan di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan memang kita faham bila mana kita membuka kefahaman kita terhadap ilmu usul tafsir seumpamanya. Macam mana kita akan melihat di segi turutan surah. Kalau kita membahaskan dari segi turutan surah ini, dia ada dua kaedah penyusunan surah-surah dalam Al-Quran ini. Yang pertamanya adalah merupakan kaedah mengikut turutan Mashaf. Itu adalah merupakan turutan yang telah diaturkan oleh Nabi SAW dengan petunjuk Jibril. Yang mana itulah sebenarnya yang ada di Lauh Mahfuz. Al-Quranul Majid fi Lauhil Mahfuz. Itu dinamakan sebagai tertib Mashaf. Ya. Dan terdapat satu lagi bentuk urutan, iaitu urutan yang disusun mengikut asbabun nuzulnya. Ya, sebagaimana kalau kita lihatkan, ayat yang pertama yang turun kepada Nabi SAW itu adalah daripada suratul Alaq. Ya, suratul Alaq, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu adalah merupakan ayat yang pertama yang turun kepada Nabi SAW untuk memperingatkan Nabi SAW tentang tugas baginda untuk menjadi Rasul kepada sekalian umat manusia. Ya, kemudian diikuti dengan surah Mudaththir, dan sebagainya. Dan begitu juga yang turun di Madinah, yang pertama sekali surah Al-Baqarah, dan kemudiannya surah Al-Mutaffifin. Ya, mengikut tertib Makki dan Madani. Jadi kalau kita belajar dalam kaedah usul tafsir, bab itu dimasukkan dalam bab Makki dan Madani. Bagaimana penurunan Al-Quran itu. Jadi kalau tidak disusun Al-Quran tu, kemungkinan kita akan jadi keliru. Sebab tu kalau kita tengok apa yang diijtihadkan oleh Sayyidina Umar itu adalah merupakan satu kemanfaatan yang sangat besar untuk kita umat Islam yang berada di belakang ini. Ya, sampailah kepada akhir zaman. Bila mana Al-Quran itu disusun secara tertib,
mushaf yang bermula daripada Fatihah, kemudiannya Baqarah, kemudian diikuti dengan surah-surah yang lain yang kemudian diakhirkan dengan surah An-Nas, maka ini adalah merupakan satu kemudahan dan rahmat bagi kita. Dan begitulah kemudian Al-Quran dihafal dan kemudiannya dipelihara di dada dari para hafiz yang menghafaz akan Al-Quran. Jadi, disitulah sebenarnya kalau kita lihatkan kemanfaatan untuk kita. Ya? Sebab kalau tidak, nanti kita tak tahu mana ayat yang masuk dalam satu-satu surah ataupun tidak. Sebab kadang-kadang dalam satu surah, dia turun kadang-kadang di Mekah dan kadang-kadang turun di Madinah. Ada kadang-kadang dia turun di Madinah dan ada kadang-kadang yang turun ketika Nabi SAW berjalan untuk pergi ke sesuatu tempat keluar daripada Madinah. Sebab tu kalau kita belajar dalam kaedah usul tafsir, ada ayat yang kita namakan hadari, ada yang dinamakan ayat safari, ada yang dinamakan ayat laili, ada yang dinamakan ayat nahari, ada yang dinamakan ayat firashi, ada yang dinamakan sebagai ayat syita'i, dan ada yang dikatakan ayat saifi, musim panas, musim sejuk, waktu turunnya waktu malam, waktu turunnya waktu siang, waktu turunnya ketika Nabi SAW sedang berada di rumahnya, ada yang kadang-kadang diturunkan di ketika mana Nabi SAW terkeluar daripada Madinah safari. Ini semua berkaitan dengan penurunan Al-Quran. Yang kalau tak disusun betul-betul, maka dia akan menyukarkan kita. Ini kelebihan bagaimana Al-Quran itu diturunkan. Alhamdulillah. Baik. Jadi selepas mana dikumpulkan Al-Quran tadi itu di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu an, di zaman dikumpulkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu an pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, sehingga kemudiannya jadi Mushaf Al-Imam. Dan selepas mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia, diganti oleh Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar pun pegang akan mushaf ini. Dan bila Umar meninggal dunia, diganti oleh ataupun dipegang oleh anaknya Hafs binti Umar, iaitu isteri kepada Nabi SAW, Ummul Mukminin. Maka pada masa pemerintahan Sayyidina Uthman bin Affan, maka mushaf imam itu telah diperbanyakkan. Disebabkan ramainya orang-orang yang memeluk Islam, yang terdiri daripada bangsa-bangsa yang mempunyai bahasa yang berlainan. Dan ditakuti Al-Quran itu dibaca dan ditulis dengan cara yang salah. Maka di waktu itu, selepas mana di zaman Sayyidina Uthman, negara-negara Islam telah berkembang, ramai orang yang memeluk Islam, maka kemudiannya Al-Quran itu perlu diselaraskan. Maka di waktu itu Sayyidina Uthman telah memanggil penulis-penulis wahyu seperti Zaid bin Thabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin As, Abdurrahman bin Haris untuk menulis kembali Al-Quran dan kemudiannya diselaraskan Al-Quran itu menjadi satu mushaf yang selaras. Maksudnya tidak ada lahjah-lahjah yang lain. Memang Al-Quran itu turun dengan 7 lahjah. Sab'atu ahraf. Dengan 7 huruf. Dikata huruf itu maksudnya 7 dialek yang diturunkan Al-Quran. Tapi di zaman Sayyidina Uthman telah selaraskan. Dan kemudian dipanggil penulis-penulis wahyu yang kita sebutkan tadi, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Zubair, Abdurrahman bin Haris. Di bawah penguasaan Sayyidina Uthman sendiri, maka ditulis satu naskah. Daripada naskah imam itu diselaraskan. Dan setelah salinan itu dibuat beberapa naskah, sebuah antaranya dipegang oleh Sayyidina Uthman sendiri. Dan yang lainnya dihantar ke kota-kota besar untuk dijadikan pegangan. Dan di samping itu, dihantar juga para hafiz untuk membacakannya, agar wujud keseragaman dalam bacaan. Sementara itu, catatan ayat-ayat Al-Quran yang berada di tangan orang lain itu diarahkan bakar. Diarahkan dibakar. Maka demikian, salinan itu dinamakan sebagai Mushaf Uthmani, yang menjadi contoh daripada Al-Quran yang ada pada masa kini. Itu kita namakan sebagai Mushaf Uthmani. Dan bila mana kita mempelajari ilmu Quran, untuk kita mensahihkan bacaan kita itu di depan guru kita secara talaqi, memang kita perlukan 3 syarat.
Syarat yang pertama mestilah sanadnya itu muttasil, ya, mestilah sanadnya itu bersambung kepada para qura' ataupun pembaca-pembaca Al-Quran, ya, sampai kepada Sayyidina Utsman ini, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada Jibril dan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Mesti sanadnya muttasil. Itu syaratnya dalam nak mendapatkan sanad Al-Quran ataupun kesahihan dalam kita baca Al-Quran. Itu yang pertama. Yang keduanya, mestilah apa yang kita baca itu, bacaan kita tidak menyalahi gramatika bahasa Arab atau nahwu bahasa Arab, ya. Dan yang ketiganya, mesti menepati khat mushaf Utsmani, yang kita sebutkan sekarang ni. Ya, mesti dia itu menepati khat daripada mushaf Utsmani yang telah dibuat usahanya oleh Sayyidina Utsman sendiri. Yang kemudiannya diperbarui resam Utsmani itu, ya, oleh kerajaan Arab Saudi, dan kemudiannya diselaraskan, ya, bacaan tulisan, ya, dan juga bacaan itu sampailah kita gunakan ke seluruh dunia pada hari ini. Baik, ini adalah perkara yang berkaitan dengan mushaf yang daripada mushaf Al-Imam di zaman Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar diselaraskan di zaman Sayyidina Utsman menjadi mushaf Utsmani, ya. Baik. Jadi mushaf Utsmani lah yang kemudiannya menjadi contoh kepada kita pada hari ini, ya, untuk kita faham, ya, perkara ini dengan lebih teratur, ya. Dengan kemudiannya daripada Sayyidina Utsman ini diwarisi bacaannya, ya, sampai kepada Abdul Rahman As-Sulami contohnya, dalam satu aliran ataupun satu jaluran sanad, ya, sampailah kepada Imam Asim, sampailah kepada Imam Hafs, dan seterusnya sampailah kepada kita. Jadi kalau kita lihatkan, itu satu jaluran, ya, untuk menjadikan bacaan kita itu sahih, ya. Maksudnya mesti melalui sanad yang telah ditetapkan tadi. Maka di waktu itu, kalau kita lihatkan, dikumpulkan akan sanad ataupun akan bacaan Al-Quran itu sehingga menjadi sesuatu yang seragam, ya. Sehinggalah pada hari ini kalau kita tengok, sanad-sanad kita itu tidak dapat tidak mestilah melalui pembacaan ataupun qiraat daripada imam-imam qiraat yang disepakati, ya, benarnya akan bacaan mereka. Baik. Jadi kalau kita lihatkan dalam pengajian qiraat, ya, kalau kita lihatkan di situ ada imam-imam qiraat yang terkenal, ya, dengan bacaan yang mutawatir, yang kalau kita melihat kepada rujukan-rujukan dalam ilmu qiraat, 7 imam itu adalah, yang pertamanya daripada Imam Abu Amr, ya, daripada Imam Abu Amr, yang nama beliau adalah Imam Zibban bin A'la bin Amr Abu Amr al-Madani at-Tamimi. Jadi ini adalah daripada bacaan Imam Abu Amr. Kemudian ada Imam Abdullah bin Amir bin Zaid bin Tamim bin Rabi'ah bin Amir, iaitu Imam Ibnu Amir. Yang keduanya. Yang ketiganya, Imam Abdullah bin Kathir bin Amr, iaitu Imam Ibnu Kathir. Ini adalah imam-imam kita dalam qiraat, ya. Yang keempatnya adalah Imam Abu Bakar Asim bin Bahdalah Abi An-Najud Al-Asadi Al-Kufi. Ini Imam Asim yang kita ambil bacaan, ya. Sebab kalau kita tengok kebanyakan yang di Malaysia ini kita ambil daripada Imam Asim, ya, daripada Hafs an Asim. Imam Asim ni ada 2 anak muridnya yang masyhur, iaitu Imam Hafs dan Imam Syu'bah. Baik. Kemudian Imam Amarah Hamzah bin Habib Al-Kufi, iaitu Imam Hamzah. Yang keenamnya Imam Abu Ruwaim Nafi' bin Abdurrahman bin Abu Nuaim Al-Madani, dikenali dengan nama Imam Nafi', dan juga Imam Abu Hasan Ali bin Hamzah bin Abdullah Al-Asadi Al-Kisai, ataupun namakan sebagai Imam Al-Kisai. Jadi ini adalah bacaan 7 qura' yang disepakati bacaannya itu adalah mutawatir, ya. Pertama, bacaan daripada Imam Abu Amr
yang keduanya daripada Ibn Amir, yang ketiganya Ibn Kathir, yang keempatnya Asim, yang kelimanya Hamzah, yang keenamnya Nafi' dan yang ketujuhnya Al-Kisai. Jadi kalau kita yang ambil bacaan daripada Hafs, Hafs an Asim, daripada Asim, dia pergi kepada Abdul Rahman As-Sulami, sampai kepada Sayyidina Uthman bin Affan. Zaman Sayyidina Uthman bin Affan mengambil bacaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu caranya kita nak memahami bagaimana bacaan itu sampai kepada kita. Selain daripada ditulis, bacaan itu diseragamkan, diselaraskan. Cara membacanya juga diseragamkan dan diselaraskan melalui 7 qura' ini. Yang dinamakan sebagai bacaan yang mutawatir. Ini yang dinamakan sebagai qura' as-sab'ah. Ada lagi 3 lagi yang mana bacaan mereka dinilai sebagai ahad ataupun dinilai dengan adanya khilaf pada bacaan mereka. Iaitu seperti mana yang dibaca oleh Imam Abu Ja'far, iaitu Abu Bakar Yazid bin Qa'qa' al-Madani, ataupun Imam Ya'qub, itu Imam Muhammad Ya'qub bin Ishaq bin Zaid al-Basri, dan juga Imam Abu Muhammad Khalaf bin Hisham, itu Imam Khalaf. Ada 3 ulama yang bacaan mereka itu ada khilafnya, iaitu Abu Ja'far, Ya'qub dan Khalaf. Dan campur daripada yang 7 tu, inilah qiraat yang diterima dalam dunia Islam, yang dinamakan sebagai qura' al-asyrah, iaitu pembaca-pembaca Quran yang 10. Maka ini adalah merupakan bacaan yang kita dapat. Ada juga yang dikatakan bacaan-bacaan syaz, seperti bacaan Imam Al-Yazidi, bacaan Imam Hasan Al-Basri. Ada juga yang dikatakan pada mereka itu ada bacaan-bacaan yang syaz, tetapi yang lebih diutamakan adalah bacaan yang mutawatir. Bila mana kita nak membaca Al-Quran tu dalam keadaan di mana diterima secara mutawatirnya bacaan itu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu adalah merupakan jaluran kita membaca Al-Quran itu secara mata rantai ataupun salasilah sampai kepada kalangan 7 qura' yang diterima bacaannya, dan sampailah kepada sahabat, dan sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab sahabat yang meriwayatkan bacaan ni banyak. Di antaranya Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Abdullah bin Mas'ud, banyak yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitulah Al-Quran itu disusun dalam bentuk tulisannya, dijadikan mushaf, dan dari segi bacaannya disampaikan dari satu generasi ke satu generasi melalui bacaan-bacaan yang mutawatir ini kepada generasi yang selepasnya. Dan dijaga Al-Quran tu dengan sebegitu rupa sehingga tidak akan terjadi padanya itu satu bentuk khilaf, di antara satu dengan satu yang lainnya, melainkan kalau terjadi khilaf pun itu hanyalah dalam bentuk sesuatu yang furu' saja, bukan pada sudut usulnya. Baik. Jadi itu di sudut bagaimana Al-Quran itu disusun. Maka urutan surah-surah yang ada dalam Quran pada hari ini adalah sama sebagaimana zaman Khalifah Umar dan Khalifah Uthman bin Affan, kerana ia telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa hayatnya dengan petunjuk Jibril. Yang demikian dihimpunkan seluruh ayat Quran itu dalam 114 surah, dengan 6,236 ayat. Setengah pendapat mengatakan 6,666 ayat. Tapi pendapat yang lebih diterima iaitu 6,236 ayat. Yang mengambil masa lebih 22 tahun. Pada awalnya penulisan Al-Quran tidak diberi tanda titik ataupun baris. Tetapi tidak mengelirukan bacaan, sebab yang baca itu orang Arab, dia tahu macam mana lahjahnya, macam mana kaedahnya. Maka di waktu itu mereka membaca dengan kefahaman mereka. Namun kemudian setelah berkembangnya Islam, dan di waktu itu Islam telah meluas ke tanah Arab, maka bagi orang yang bukan bangsa Arab agak sukar untuk membacanya dan mungkin mengelirukan. Maka oleh sebab itu huruf-huruf itu diberikan tanda dan baris. Maka orang yang pertama sekali yang membuat baris itu adalah Abu Aswad Ad-Du'ali pada masa pemerintahan Muawiyah. Dan
yang mula memberikan titik dan yang membezakan huruf-huruf yang sama bentuknya itu adalah Nasr bin Asim dan Yahya bin Yu'mar di atas anjuran Hajjaj Gubernur Iraq pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan. Jadi inilah kalau kita lihatkan bagaimana Al-Quran itu ditulis, ya, kemudian dijaga tulisannya itu supaya selaras, kemudian diseragamkan, diberikan tanda titik untuk membezakan antara satu huruf dengan satu huruf yang lain, ya, sebab kadang-kadang dalam bentuk tulisan sama je, kan? Ha, ya, kha, jim, sama je dalam bentuk tulisan kalau tak ada baris. Tapi bila mana tak ada titik, ya, kalau tak ada titik. Jadi bila ada titik saja di waktu itu jelas, oh ini jim, ya, ini ha, ini adalah kha. Begitu, ya. Jadi di sini dijelaskan, ya, ba ini adalah ta, ya, ini adalah tha dengan diberikan baris dan juga diberikan titik, ya, diberikan titik, ya, untuk kita mengenal akan huruf-huruf tersebut. Dan bila mana nak mengetahui sebutannya atau bunyinya, maka diletakkan baris. Ya, maka itu berlaku di zaman Sayyidina Muawiyah, ya. Dan dikatakan orang yang pertama sekali meletakkan baris itu adalah Abu Aswad Ad-Du'ali, dan yang meletakkan titik bagi membezakan bentuk-bentuk pada huruf itu adalah Nasr bin Asim dan Yahya bin Yu'mar. Jadi ini adalah merupakan kita katakan revolusi di dalam pembukuan Al-Quran, ya, yang mana daripada ditulis, ya, di pelepah-pelepah tamar ataupun di atas kulit-kulit binatang, ya, atas kayu-kayu yang terpisah-pisah, dihimpunkan, diselaraskan, dan kemudiannya diberikan kesempurnaannya dengan baris dan titik, dan kemudian dihafal, ya, dan kemudiannya dipelihara akan Al-Quran itu sehinggalah ke hari ini, ya. Jadi ini adalah merupakan bagaimana, ya, sejarah pembukaan Al-Quran. Dan kita dah sebutkan tadi, dari segi bacaannya juga dikawal, ya, dengan 3 syarat yang kita sebutkan tadi. Yang pertama mesti dia itu bertalaki dengan guru yang mempunyai sanad yang muttasil, ya, daripada dia sampailah kepada imam-imam qara' yang kita sebutkan tadi 7, ya. Dan di Malaysia ni kita ambil bacaan daripada Hafs an Asim, ya. Dan daripada situ kita dapat untuk membaca Al-Quran itu dengan betul. Itu syarat pertama, ya, sanadnya mutawatir dan bersambung. Yang keduanya, mestilah bacaan kita itu tidak menyalahi nahwu bahasa Arab ataupun tata bahasa Arab. Dan yang ketiganya, mestilah tidak menyalahi khat Utsmani yang telah ditetapkan di zaman Sayyidina Utsman, sehinggalah ditiru kemudiannya pada generasi yang seterusnya sampailah pada zaman kita pada hari ini. Jadi bila ada 3 syarat ni, insya-Allah kita punya bacaan itu insya-Allah sahih, benar, dan mudah-mudahan bacaan kita itu bersambung, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita beroleh keberkatan daripadanya. Dan dengan itu mudah-mudahan Al-Quran akan menjadi pemberi syafaat kepada kita, ya, untuk dijadikan sebagai panduan, ya, untuk kita mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat, insya-Allah. Ya, saya rasa itu saja yang dapat kita berkongsi pada segmen Celik Al-Quran pada hari ini. Wabillahi alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.